Dipersilakan. Okay, hai. Assalamualaikum. So, hari ini hari Khamis merupakan hari yang kebiasaannya Commerce Capital akan bersiaran untuk program Buah Bicara bersama dengan penonton setia Commerce Capital. Okey, jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah Puan Haridah daripada Tasnim Natural HQ, ke Puan Zaiti Nordin daripada Zita Group Resources. Okay, jadi hari ini kita akan bersembang secara santai sahaja. Okay, mungkin panel-panel pada hari ini sudah terbiasa menyertai program Buah Bicara pada hari ini seperti mana yang kita nampak. Jadi Ami kira mungkin Puan Harida dan Puan Zaiti tak gemuruh ya? InsyaAllah. Gemuruh ke? Tak kan? Kalau Puan gemuruh, saya 10 kali ganda lagi gemuruh lah. So aku cakap bukan dengan orang yang biasa-biasa kan, sudah yang selalu keluar di program Buah Bicara. Okay, so kepada anda yang baru masuk di live streaming Commerce Capital ni, jangan lupa share banyak-banyak kita punya live streaming, share dan tag kawan-kawan rakan-rakan usahawan anda untuk lihat dan tonton siaran Commerce Capital pada hari ini. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah satu topik yang sangat menarik yang saya kira ramai yang ternanti-nanti. Okey, apakah kupasan yang akan dikupas oleh dua panel kita pada hari ini? So tajuk kita pada hari ini adalah bangkit berniaga antara isteri, ibu dan usahawan. Okey, dan saya kira antara penonton yang melihat siaran pada hari ini terdiri daripada ibu, isteri dan juga usahawan. Okey, jadi pastikan anda menonton siaran langsung ini sehingga jam yang terakhir. Okey, jangan pergi ke mana-mana, share sebanyak yang mungkin. Alright, okay, so sebelum tu kita nak tunggu lebih ramai yang tonton kita punya live streaming. Okay, mungkin saya nak perkenalkanlah dahulu kita punya panelis pada hari ini. Okay, kalau anda dapat lihat di bahagian atas ataupun bawah saya skrin ni. Okay, bersama saya adalah Puan Zaiti Nordin, merupakan pengarah urusan daripada Zita Group Resources dan juga pengasas kepada produk Zita Be Inspired. Okey, mungkin Puan Zaiti boleh perkenalkan terlebih dahulu latar belakang Puan Zaiti. Okay. Boleh. So, hai, saya Zaiti Nordin, di mana lebih dikenali, lebih disenangi dengan panggilan Kak Ziti sebenarnya. So, ramai yang kenal dengan saya dengan memanggil panggilan Kak Ziti. Okay, mengasas Zita bermula daripada 2010. Okay, dan sehingga sekarang Alhamdulillah kita telah hampir 10 tahun di persada dunia kecantikan menggunakan mawar sebagai base utama saya. So, produk saya memang 100% roses, memang kita tak ada mix dengan benda-benda lain. Jadi, kepakaran saya adalah tentang aura, jadi saya olahkan mawar itu melalui auranya. So jadi itu perjuangan saya dan tim kita. So kita perjuangkan tentang kebaikan, tentang manfaat roses yang digunakan, yang manfaat itu yang tubuh badan kita dapat. So itu yang kita buatlah sebenarnya. Okay. So kalau kita lihat Puan Zaiti mengasaskan produk yang berasaskan mawar, mungkin Puan Zaiti boleh ceritalah serba sedikit apakah rangkaian produk yang Puan Zaiti keluarkan. Okay, sekarang kalau diikutkan sepanjang PKP ni kita meletup-letup dengan mandi bunga sebenarnya. Tak sangka kan. So kalau dulu orang mandi bunga, orang sangat spektikal kan, benda tu mandi bunga, kau nak cari jodoh mandi bunga kan. Tapi sekarang bukan lagi, di mana kita mengketengahkan mandi bunga bukan untuk mencari jodoh semata-mata, tetapi dia adalah tentang energi, tentang happiness, tentang love, tentang kebahagiaan, positive vibe. So jadi sejak PKP sampai sekarang kita punya mandi bunga meletup-letup, mandi bunga Zita. So dan yang kedua adalah kita punya energy booster lah, yang wangian yang make it your energy.
penggunaannya seperti perfume, tetapi saya tidak namakan dia perfume sebab dia energy, energy boostkan dia punya energy. So saya ada 9 produk, tetapi 2 produk ni yang kita memang gain lah, dan yang paling lama baby Kak Zeti adalah serum mawar klasik yang itulah dia tu, baby Kak Zeti. Still 2010 dia lahir sampailah sekarang. Itu top seller lah. Okey, baik. Okey, sekarang kita beralih kepada Puan Haridah pula ya. So, mungkin Puan Haridah boleh kongsikan dengan penonton yang sedang melihat program Bawa Bicara ni mengenai latar belakang Puan Haridah dan juga apakah jenis perniagaan yang dijalankan oleh Puan Haridah. Alright. Oh ya, kejap ya. Anak. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Saya Haridah binti Sari daripada Tasnim Natural. Okey, kalau cerita pasal latar belakang, actually sebenarnya Tasnim Natural adalah bisnes kita yang tak tahu yang dah keberapa lah. Sebab saya berbisnes daripada 2008. Saya ada kilang coklat sebelum ni, daripada 2008 hingga 2014. Dan 2014 kita tutup kilang, kita shut down kita punya kilang handmade coklat. Lepas tu kita ada buat barang-barang MLM, macam-macam lah bisnes yang kita buat. Dan rezekinya 2016 kita bermula daripada rumah, kita buat balm baby. Kalau Puan Zita menggunakan rose, saya menggunakan bermacam-macam essential oil yang ada. Kita ada chamomile, ada lavender, kita ada eucalyptus, kita ada lemon. Dan balm kita menggunakan essential oil daripada tumbuhan dan bunga-bungaan lah. Dan Tasnim Natural khas kepada barang baby. Dan sekarang kita ada hampir berbelas-belas SKU lah. Kita ada balm, kita ada mandian, kita ada spray tidur, kita letak lavender dan dia spray macam posisi kita ada mist kan. Saya ada spray, kita spray dia boleh tidur guna lavender. Dan sekarang ni untuk yang terkini kita ada beberapa brand lagi. Kita ada Tasnim Food untuk makanan dan kita ada lagi brand Two Birds untuk kettle untuk dewasa punya range lah. Okey, Puan Haridah, saya kira kita baru je bersiaran tapi bila saya lihat di ruang komen dan juga Puan Zaiti, saya kira ramai yang dah berminat untuk bertanyakan bagaimana untuk jadi ejen lah. So kejap lagi kita akan sebab tu. So saya rasa aura antara Puan Haridah dan Puan Zeti pada hari ni saya rasa macam terlalu kuat. Sampaikan saya rasa Buat Bicara kali ini memang sangat mendapat reaksi yang sangat positif lah daripada penonton pada hari ini. So dan saya sangat terkejut lah dengan respon dan juga komen yang kita dapat tau. So saya kira mungkin next session kita boleh jemput lagi Puan Haridah, Puan Zaiti kan. Dan saya rasa macam banyak sangat komen. Ada yang sihat Assalamualaikum kan, yang bagi sokongan. So saya rasa memang sesilah kita jemput Puan Haridah dan Puan Zaiti. Okay, alright, so kita akan saya nak bertanya lah pada Puan Zaiti Nordin. Mungkin Puan Zaiti boleh ceritakan bagaimana Puan Zaiti memulakan jenama ataupun mencipta jenama Zita Be Inspired ni. Bagaimana dengan modal permulaan? Adakah Puan menerima apa-apa pembiayaan daripada bank ataupun bagaimana? Mungkin boleh ceritakan sebagai inspirasi kepada penonton di luar sana. Okay. Saya sebenarnya dulu bekerja lah di corporate company and dalam keadaan yang agak stable lah pada waktu itu. Tapi buat keputusan untuk menjadi usahawan setelah memikirkan banyak aspek. Ialah waktu tu ialah kita masih muda, anak masih kecil dan sebagainya. Jadi ada terfikir untuk buat bisnes sebab kita nak lebih masa dengan anak kita pada waktu itu kan. So, jadi saya bermula dengan modal sendiri. To be honest, bermula dengan modal sendiri. Saya bermula dengan butik terlebih dahulu sebenarnya sebelum saya menceburikan bidang Zita. Si butik saya di Bandar Tasik Permaisuri. Selama 2 tahun saya buat butik. Tetapi itulah orang kata nak berbisnes ni kena ada ilmu sebenarnya. Kita tak boleh macam bila kita kerja, kita rasa macam kita dah banyak pengalaman, kita dah banyak sangatlah benda kita boleh buat sendiri. Tetapi ternyata bila saya menceburi bidang dunia bisnes, rupanya tak sama macam apa yang saya bekerja dulu. Jadi 2 tahun
boleh dikatakan saya almost collapse lah sebenarnya. So dalam 80% saya collapse dan saya terpaksa buat keputusan untuk jual butik saya dan saya terlibat dengan R&D Malaysia. So di R&D Malaysia lah saya mula start mengajar di beberapa akademi dari segi beauty lah, beautician kan, dari Sawiki. So biasa lepas saya mengajar saya akan masuk ke R&D. Di R&D lah bermulanya cerita tentang roses ni, di mana sebab dalam R&D lebih ramai lelaki daripada perempuan. So jadi lelaki tak minat kan, dia macam alah roses, boringnya nak buat kajian tentang roses, nak study tentang roses kan. Jadi saya rasa macam dia sangat dekat dengan jiwa saya, jadi saya mengambil keputusan untuk buat benda tu. So ketika melalui proses selama hampir 3 tahun dalam R&D untuk proses nak keluarkan satu jenama ini, saya mengambil masa 3 tahun sebenarnya. So di dalam R&D Malaysia tu banyaklah yang terjadi dan banyak yang belajar. Jadi pada peringkat mula tidak diasaskan untuk menjual, guna untuk kawan-kawan je sebenarnya. Bagi kat kawan-kawan, pakai semua, lepas tu kawan suka, kena jual ke? Macam tu. So begitu bermula je Zita sebenarnya dengan warisan Azwa. Nama dia bukan Zita pun. Nama dia Warisan Azwa. Saya ada partner. So bila partner buat keputusan untuk okay nak let go, nak tinggal saya seorang, saya buat keputusan untuk tidak meneruskan Warisan Azwa dan di situlah keluarnya Zita. Okay, so Zita bermula betul-betulnya daripada 2013 lah kita start pakai nama Zita. Sebab 2010, 2011, 2012 tu kita masih menggunakan Warisan Azwa. So 2013 menggunakan Zita dan Zita dilahirkan. So dari dia dilahirkan banyaklah proses dia sebenarnya. So dari mula dari situ saya belajar untuk menyimpan modal kembali dan saya tidak ada masa waktu saya mula saya tidak pernah buat mana-mana loan. Tetapi bila dalam tempoh saya belajar, saya tahu untuk membesarkan sesuatu perniagaan kita mesti ada support sebenarnya. Mesti kena ada support keuangan. Okay? So akhirnya saya menjadi usahawan tekun. Saya antara usahawan tekun yang alhamdulillah yang selalu juga dipanggil untuk speak dalam tekun punya program. Maksud saya aktif jugalah. So we talking about 5-6 tahun lepas kan saya sangat aktif dalam tekun dan sharing macam mana dengan duit tekun yang modal. Sekarang ni bukan soal modal tu sebanyak mana. Pada saya is macam mana you nak belajar untuk manage modal tu. Walaupun RM5,000, walaupun RM10,000, setengah orang kata, alah tak naklah RM10,000 nak buat apa kan. Tetapi sebenarnya bila you tahu menggunakan RM10,000 itu untuk menjadi RM100,000, itulah sebenarnya ilmu yang berubah dalam perniagaan sebenarnya. Okay, dan itulah yang telah saya lakukan. Keep belajar, masuk kelas, seminar dan sebagainya, tak pernah habis, tak pernah berhenti sampai sekarang. So meneruskan perjuangan, itulah bagaimana Zita dibentuk. Maksudnya saya memperbaiki kesilapan demi kesilapan, pernah jatuh dan bangun, pernah tutup, pernah hampir tutup. Saya pernah tutup ejen seluruh Malaysia, saya pernah hampir tutup event pengeluaran ni. Tetapi semangat yang ada, semangat orang yang cakap, Kak Zeti, roses ni best sangat, jangan tutup. So kita teruskan perjuangan tu. Itulah sedikit rentetan lah. Okay, saya rasa macam terpana dan saya rasa macam teruja bila dengar cerita dari Puan Zaiti sebab saya rasa antara intipati yang saya dapat daripada yang Puan Zaiti cakap tadi, mungkin Puan Zaiti bermula tanpa modal tetapi dalam perjalanan Puan Zaiti untuk mengembangkan perniagaan, Puan Zaiti tahu perlunya kepada pembiayaan untuk mengembangkan lagi perniagaan itu ke satu tahap yang lebih tinggi dan itulah antara yang ramai usahawan kita terlepas pandang. Ramai yang menganggap tidak perlu pada pembiayaan tapi sebenarnya pembiayaan ni membantu untuk kita mengembangkan lagi perniagaan kita kepada satu tahap yang lebih tinggi. So saya rasa macam sangat teruja lah mendengar penerangan tadi. Okey, baik Puan Haridah, saya rasa mungkin sekarang sampai kepada giliran Puan Haridah pula untuk bercerita bagaimana tercetusnya idea untuk mencipta jenama Tasnim Natural ni. Sebab saya kira Tasnim ni antara jenama yang sudah lama bertapak di Malaysia ni. Okay, mungkin Puan Haridah boleh kongsikan? Alright. Okay, Tasnim Natural tak lama lagi, baru 4 tahun kalau Zita lagi lama lah kot. Tapi Tasnim tu memang kita pakai daripada nama tu daripada kita buat coklat. Dulu masa coklat kita ada Tasnim Coklat. Dan company kita pun masa tu Tasnim Enterprise. Lepas tu bila kita buat Tasnim Bum, Tasnim Baby, asalnya kita pun masa tu macam yang Tasnim Natural ni, yang Tasnim Baby ni, kita tak plan pun masa awal tu untuk jadi besar macam sekarang. Masa tu kita ada masalah kewangan, lepas kita tutup kilang, lepas tu kita buat macam-macam tu kan. Dan sangat struggle, memang tak cukup duit. Kiranya memang
Masa tu kita masak bam tu kat rumah kan. Lepas tu nak tak apa ni, nak tak nama apa ni. Letak je lah Tasnim Nature. Macam tu lah lebih kurang kan. Letak je lah Tasnim Nature. Lepas tu adalah kawan yang advice letak Tasnim Natural. Ada L lah kat belakang tu kan. So kiranya memang dia satu Tasnim Natural tu kiranya start daripada 2016. Bermula daripada rumah dan sebenarnya cerita dia panjang lah sebenarnya kan. Kita pendekkan cerita. Macam ni saya boleh start bermain dengan essential oil sebabnya anak yang masuk tadi tu, yang anak yang last, dia tak tidur, dia tak boleh tidur, dia memang meragam je sepanjang masa. Macam itulah lebih kurang. Kita dah buat macam-macam dah pergi hantar Darul Syifa, tukar nama lah. Lepas tu sampaikan saya masa tu dia ni kalau nangis saya kena cubit dia, bagi dia penat nangis baru tidur. Macam tu lah masa tu, memang sangat stres. Memang sangat dah usul macam-macam jugalah. Dan akhirnya saya mandikan dia dengan essential oil. Adalah kita beli essential oil kan. Kita mandi, lepas dia mandi tu macam dia nampak macam dia nak tidur. Dan macam amazing lah, dia tak pernah tidur atas tilam masa tu. Kalau tidur pun mesti dia tidur, kita henjuk, lama-lama baru tidur. Lepas itulah saya tak belajar pasal essential oil, kita buat balm kat rumah kan. Itu kiranya bermulalah saya dengan essential oil. Lepas tu tak plan pun nak buat lagi sebenarnya. Tapi sampai anak yang besar sekolah agama kan, sekolah dekat private, memang yuran mahal kan, yuran sebulan dalam 400-500 kan. Artinya yuran anak dah tertunggak berbulan-bulan sebab ni bisnes kita bermasalah dan tak ada income langsung. Dan akhirnya dapat surat daripada sekolah, suruh lansaikan hutang dalam 10,000 sebenarnya. Dan kalau tak lansai hutang tak boleh masuk sekolah tahun depan. Macam tu lah lebih kurang. Masa tu macam nak buat apa ni kan. Masak je lah bam ni kan. Saya start dengan RM1,000. Saya beli barang. Saya beli botol-botol kaca semua. Lepas tu saya masak. Dan bam pertama yang saya masak tu dalam 24 botol je. Kita masak guna sudu macam tu lah. Manual gila lah. Dan tak ada kotak, tak ada packaging. Masa tu promote kat kawan-kawan, kita post pun memang letak dalam bekas Tupperware, sampai ke customer memang pecah-pecah semua kan. Daripada situlah kita start bulan November. Dalam masa 3 bulan dah macam dah tak cuba tangan dah. Macam dah banyak ni kan. Dan dah sekarang kita masuk ke kilang OEM, kita bagi resipi kita, suruh orang buat. Dan officially bulan Mac 2017, dalam masa 4 bulan tu kita dah masuk ke kilang tanpa zero modal. So maksudnya kalau Tasnim start dengan RM1,000 sampailah dalam 4 tahun tak ada apa-apa injection langsung modal daripada mana-mana. Sangat organik, memang kita rolling sangat semput lah juga sebenarnya kan. Macam daripada 1,000 tu nak naik 2,000, 2,000 naik 4,000, lepas tu nak buat production. Memang struggle lah juga menjaga duit lah. Dan masa PKP yang tahun ni baru kita dapat duit daripada RHB Bank. Sebab COVID ni kita punya financial agak stable juga kan, dan dapat juga duit. Baru dah dapat duit sekarang kan, dapat lah sedikit duit like injection lah. Tapi 4 tahun tu memang tak ada apa-apa lah. Tapi pada akhirannya perlunya kepada juga pembiayaan luar lah kan untuk kembangkan lagi. Sebenarnya macam tak nak ambil juga sebenarnya. Okay, satu lagi yang saya nak kena cerita lah. Saya bermula Tasnim dengan kejatuhan bisnes yang lama. Saya berhutang RM150,000 masa bisnes yang coklat tu. Dan hutang tu adalah hutang manusia. Memang bukan hutang bank lah. Yang memang maksudnya saya mulakan Tasnim tu dengan hutang di tangan dalam RM150,000. Tahun pertama Tasnim, dia jadi macam sangat fobia lah sebenarnya. Sangat fobia nak meminjam. Sebabnya saya pinjam tu mungkin dalam 2012-13 kot. Dengan orang. Sebabnya di kononnya masa kita buat coklat tu macam setiap kali raya tu kan, dulu zaman-zaman dulu orang kaya dengan jual kuih raya kan. Kita pun kita nak buat kuih raya ni, stok banyak kan, kita ambil investment, kita run, tapi tak habis kuih coklat raya tu kan. So 2 tahun lah kita buat benda yang sama dan tak return, dan kita habis bisnes tu dengan hutang lah. Tu yang macam sangat trauma lah sebenarnya, nak ambil apa-apa duit lah daripada orang. Faham.
kiranya Puan Zaiti dan Puan Haridah ada push factor lah kenapa mulakan sesuatu bisnes tu. Okay. Untuk jadi seorang usahawan, saya rasa bukanlah satu keputusan yang sangat mudah, manakan ia memerlukan kepada pengorbanan masa dan juga komitmen. Jadi saya suka ingin bertanya lah kepada Puan Zaiti terlebih dahulu, bagaimana Puan Zaiti membahagikan masa sebagai seorang isteri, ibu dan juga usahawan? Mungkin Puan Zaiti boleh ceritakan? Okay. Kalau nak jadi usahawan, kalau you rasa you mampu bekerja untuk 8 jam satu hari, jangan jadi usahawan. Itu je nak cakap. Kalau you rasa you memang orang yang nak masuk pukul 9 pagi dah habis kerja pukul 5 petang, you tak boleh jadi usahawan. Okay? Sebab untuk memilih menjadi usahawan, kerja you sebenarnya double. Apatah lagi dengan orang yang ada career dan memilih perniagaan sebagai satu part time. Sebab dalam hidup kita bila you pilih sebagai part time tu you nak berapa? Nak RM10 ke? Nak RM50 ke? Nak RM100 ke? Faham tak? So pekerjaan part time tu bergantung kepada berapa you nak. So bila you nak, itulah pembahagian masa dan itulah pengorbanan yang you kena buat. So now kita bercakap tentang soal bila you memilih untuk menjadi usahawan tanpa ada pekerjaan lain lah. Contohnya you bukan bekerja, you memang nak menjadi usahawan. So bila you nak menjadi usahawan, untuk menjadi usahawan berjaya, terus terang saya cakap, masa tidur mungkin 4 hingga 5 jam sahaja. Masa lain adalah waktu you bekerja. Okay, tapi bekerja you bukanlah maksudnya buat kerja tu, tak ada banyak benda. You kena prepare, you kena get the ilham, strategi, macam mana nak buat this and that. So kalau tidak, you akan start dekat situ lah. You akan start dan you tak berjaya dan you akan rasa macam, aku dah buat banyak benda, aku sampai kat situ je. Kenapa? So persoalan dia, masa dan pengorbanan tu sangat besar. So sebab tu dalam, tapi saya sangat percayalah macam, bila orang kata 9 per 10 perniagaan, rezeki dari perniagaan kan. Ya, tetapi kita kena terima kenyataan bahawa 9 per 10 juga dugaan dalam perniagaan itu ada pada kita. So maksudnya kalau you bekerja, you ada satu je lah sebab you kerja, alhamdulillah hujung bulan dapat gaji kan. So kalau kita berniaga, you tak berniaga betul-betul, you tak strategikkan betul-betul, orang tak ada siapa nak beli punya produk, mana you nak cari duit kan. You tak tidur 24 jam pun tak akan dapat. Jadi maksudnya sekarang you have to work smart rather than to work hard. Itu tidak bermakna yang you kena kerja 24 jam, tetapi pada saya pengorbanan masa memang sangat-sangat. Dan sebab tu ramai dalam bisnes, kadang-kadang kita dalam hidup manusia kita tak boleh berjaya dalam semua bidang. Okay? Kadang-kadang kita berjaya dalam kerjaya, kita tak berjaya dalam perhubungan. Kadang-kadang kita berjaya dalam perhubungan, kita tak berjaya dalam kerjaya. Itu hakikat yang kita kena terima. Okay? Tetapi sebagai manusia kita cuba buat yang terbaik. Okay? Disebabkan hari ini topik dia adalah kebangkitan kita sebagai seorang ibu, isteri dan usahawan, betul? Betul. Nak bergabungkan 3 perkara ni dia bukan senang. Dia bukan perkara mudah. Ada orang berjaya menjadi isteri yang sangat hebat tetapi dia tidak berjaya menjadi usahawan ataupun isteri yang ni kan, ibu yang hebat, betul. Tetapi untuk mendapat kehebatan tu semua kena seimbang je lah. Kena seimbang dan kena faham kerjaya tetap kerjaya, bisnes tetap bisnes, family tetap family, tetap perlu dibezakan. Untuk mencapai 2 perkara ini, untuk menjadi usahawan yang berjaya, 2 perkara ni tetap ada 2 perbezaan yang tak boleh digabungkan. So kalau digabungkan pun you kena seimbangkan benda ni. Sebab bila you gabungkan terlebih-lebih, you akan jadi sangat corrupted you punya business dan you punya family. So pada saya dia tidak mudah tetapi boleh dilakukan. Okay? Okay, terima kasih Puan Zaiti. Satu perkongsian sangat bernas lah saya kira. Okay, Puan Haridah, tadi saya nampak ada anak si kecil Syomel kat belakang tadi Tu anak perempuan nombor berapa tu? Berapa tahun tu? Nombor 5. Nombor 5. Okey. So berapa tahun tu umur dia? 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Okey. So saya nak tanyalah musim-musim PKP macam ni kan. So dengan PDPR-nya daripada rumah kan. So macam mana Puan Haridah membahagikan masa sebagai seorang ibu yang memantau proses pembelajaran anak-anak dekat rumah dengan nak jaga perniagaan lagi, nak jaga tanggungjawab sebagai seorang isteri lagi. Macam mana Puan Haridah membahagikan masa? Alright, saya setuju dengan Puan Zaiti tadi tu. Dia sebenarnya betul lah kita tak boleh perfect everything lah. Dan bila kita tak boleh perfect, macam kita nak jadi businesswoman yang sangat berjaya, mak yang sangat berjaya dan suri rumah yang sangat berjaya, kita takkan mampu kat situ. Jadi kita tengok priority kita. Contoh kan, kalau kita business
investment, kita tengok tanggung kita. Contoh macam kita adalah business owner kan. Staff kita berapa ramai? Kita ada 25 orang. Kalau bisnes tak jalan, semua 25 orang tu yang tak boleh salah gaji. Jadi kita akan nampak mana tu yang kita nampak priority kita kat mana. Dan kalau macam Tasnim, kita ada agent kan. Kita ada agent beribu-ribu. Kalau Tasnim, memanglah kadang-kadang kita rasa macam kita dah okey, mungkin kita ada saving yang banyak kan. Tapi kalau bisnes yang kita jalan tu pun tak stable, dia akan efek bukan kita je. Ramai lagi yang akan terefek agent yang ramai kan. Jadi kat situ lah sebenarnya macam saya suami isteri berbisnes, bisnes yang sama. Alhamdulillah lah. Urusan rumah tangga tu dia macam ada adjustment lah, suami pun memang jenis rajin mengemas, handle baju tu kan. Dan dari segi anak pula, padahal lah dia macam anak ni dia akan pada kita punya emotion. Kalau kita stres, dia akan spur kat anak. Jadi itulah yang penting, kita kena jaga emosi kita dan anak taklah macam terlalu unbehave macam apa? Huru-hara macam itulah yang saya nampak. Dan kalau kami untuk yang masa PKP, PDPR ni alhamdulillah macam sekolah anak macam saya lah sekolah anak tak stres sangat sebab kita sekolah private. Homework tak banyak sangat. Kalau saya tanya ejen saya kan, homework banyak gila, mak kena buat homework semua. Saya kata saya tak macam tu lah, saya kata kan. Anak tak macam bila online kalau ada tapi kita pun tak adalah macam terlalu pressure lah macam ikut kan. Kalau anak tak ikut pun okey je. Macam tu lah kita. Mungkin cara saya tidak terlalu menekankan sangat betul tak menekan pendidikan. Macam kita, bila kita business kita nampak kan apakah priority anak ni. Bukannya exam oriented. Faham tak? Kalau kita terlalu oriented exam dan syllabus, itu yang kita akan jadi stress lah. Tapi kita ni bila kita berbisnes, kita akan rasa alah dia kan besar-besar pun bukan guna sangat pun kan benda-benda sini kan. Maksudnya belajar macam-macam kan. Nanti dah besar, yang penting belajar bahasa language, matematik, benda tu je sebenarnya kan guna. Geografi, sejarah, dah tak ingat dah semua. Fizik, kimia, baik. Depends pada kita lah, kita punya perception kita. Kalau kita business, kita rasa masa dah besar-besar nanti pun yang penting anak kita. Dan anak saya memang sekolah private agama, dan alhamdulillah macam PDPR pun more kepada mengaji, hafalan semualah. Dan kalau kita sendiri pun masa PKP ni kita banyak solat jemaah, setiap kali macam Zuhur, Maghrib tu memang solat jemaah. Jadi dekat situlah emosi tu lebih terkontrol sikit lah. Okay, baik. Okay, satu lagi. Satu lagi isu usahawan ni kalau menjadi suri rumah yang masak sentiasa tu, kalau saya lah, saya punya dapur tu kat Panda lah sebenarnya. Cuba saya tengok masak. Jadi ada benda-benda lah yang macam kalau macam kita janganlah stres kan kalau masak tu memang masa juga kan. Paling cepat alamak Panda tu lagi cepat sebenarnya. Tapi tak adalah kita setiap masa kan, adalah masa kita masak tapi tak adalah masa kita tu terlalu hadap suami pun okey je lah, tak adalah macam nak isteri masak kan. Dekat situ lah saya rasa dia macam kena adjust lah, kita tak boleh perfect everything. Betul. Saya sokong tu sebenarnya dengan Puan Haridah. So kita tak boleh nak perfect dalam semua perkara lah kan. Tapi pokok pangkalnya nak jalani ataupun kita nak jalankan satu perniagaan, nak jayakan sesuatu benda tu memerlukan pada fokus, komitmen dan juga bantuan-bantuan lain. Okey, sementara tu saya nak ajak lebih ramai lagi untuk tonton secara langsung berbicara Commerce Capital bersama dengan Puan Zaiti Nordin daripada Zita Be Inspired dan juga Puan Haridah Sahri daripada Tasnim Natural HQ. Jangan lupa like, follow dan share live stream ini ke semua platform social media anda. Okey, sementara tu saya nak kongsikanlah sedikit dengan penonton yang sedang melihat buat bicara kami pada hari ini. Jadi Commerce Capital bukan lagi satu nama yang asing dalam dunia financing. Okey, di mana Commerce Capital ni lebih saya nak kongsikan juga pada Puan Zaiti dan juga Puan Haridah. Okey, Commerce Capital ni kami menyediakan fasiliti kewangan untuk usahawan-usahawan SME yang menjalankan kontrak dengan kerajaan, GLC dan
Okey, kami antara fasiliti kewangan yang disediakan oleh Commerce Capital adalah invoice factoring, di mana kami bantu anda tunaikan invoice yang tertunggak daripada klien kepada tunai yang cepat. Jadi tiada masalah aliran tunai yang berlaku. Okey, yang tu antara fasiliti kewangan yang popular lah di Commerce Capital. Okey, selain tu kami ada juga produk terbaru yang mendapat sambutan hangat daripada petenda-petenda kerajaan khususnya, iaitu cash advance, di mana kalau anda merupakan kontraktor yang memerlukan modal permulaan untuk menjalankan projek, jadi produk cash advance ni adalah pilihan yang terbaik untuk anda menjalankan projek dengan baik dan jaya. Okey, bagi anda yang nak ketahui dengan lebih lanjut produk-produk daripada Commerce Capital, boleh layari halaman kami di www.commercecapital.com.my. Okey, dan saya nak sambung ke persoalan yang seterusnya. Okey, kepada Puan Zaiti lah. Mungkin Puan Zaiti boleh kongsikan apakah produk best seller lah, satu sajalah, saya minta satu saja produk yang paling best seller, dan mungkin Puan Zaiti boleh ceritakan bagaimana Puan Zaiti memasarkan produk-produk di bawah jenama Zita ni. Adakah Puan Zaiti menggunakan sistem ejen atau menggunakan offline marketing? Mungkin Puan Zaiti boleh ringkaskan dan kongsikan pada penonton pada hari ini. Okay, so kita macam Kak Zizi cakap tadi lah, produk kita sekarang yang kita cakap sekarang kita tengah hot seller kita adalah mandi bunga. Sebab mandi bunga tu satu benda yang, satu lagi Kak Ziti mengeluarkan dia secara mampu milik lah. Maksudnya satu pack kan kita jual dengan harga RM12 sahaja dan kita boleh mandi, enjoy you punya benefit of the mandi bunga tu. Okay, so jadi pasti saya memasarkan melalui ejen di seluruh Malaysia. Okay, so saya ada leader-leader, kita ada leader-leader, top-top leader kita yang akan ada ejen-ejen lagi lah. So jadi kita memasarkan secara ejen lah. So dan tools kita definitely dia terus support daripada saya sebagai founder, saya memang terus support the team. So dan juga daripada kita duplicate, maksudnya saya duplicatekan apa yang saya modulkan kepada hot leader, dan hot leader akan duplicatekan apa yang kita ajar, sistem yang kita berikan kepada seluruh ejen. Sebab saya nak semua kita tak dapat lah kan, sebab yang dah bawah-bawah tu kita pun dah tak banyak kenal. Sekarang susah, kalau dulu kita selalu buat seminar. Sebenarnya saya selalu buat seminar tentang banyak tentang aura lah, tentang persona Balkis, tentang bagaimana yang terbaru saya buat tahun lepas di Kelantan, berhenti menangis. Best sangat sebab sebenarnya kalau saya punya seminar kebanyakan dia semua perempuan lah, tak ada lelaki kan. So jadi bila mengenali semakin dekat dengan ramai wanita, sebenarnya tanpa mereka sedar, tanpa kita sedar ataupun kita sedari yang sebenarnya ramai wanita yang sakit. Sakit tu bukanlah maksud saya dia sakit kena masuk hospital ke apa, tak, tetapi sakit secara dalaman. Sebenarnya ramai. So bila kita buat kelas, kita duduk seminar, kita boleh nampak sangat benda tu. Okay, so itulah antara pemasaran saya. Maksudnya kalau dulu, tapi sekarang lebih kepada alam maya lah, kita mau meeting and kadang-kadang saya buat juga seminar. Okay, so itu antara tools yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Dan pastilah produk saya yang paling hit adalah definitely semua roses, tetapi yang paling hit sekarang adalah mandi bunga, sebab saya believe apa yang kami hantarkan adalah we send you a set of happiness. Baru ni saya buat untuk frontliner. So Alhamdulillah sangat-sangat happy lah, tim semua bergabung. Kita hantar kita punya set of happiness, love and positive vibe kepada semua frontliner kita sebagai penghargaan. Okay, so dan itulah juga yang kami sampaikan kepada seluruh tim kita. So Kak Ziti ni banyak membina tim dengan kasih sayang sebenarnya. Klise sangat kan. So rasa macam, tapi betul memang kalau you rasa you nak buat satu perniagaan yang mendapat untung besar sangat-sangat tu, itu Kak Siti tak janjikan. Tetapi sekiranya you nak satu perniagaan yang memang boleh buat, sebab ada orang buat berpuluh ribu, beratus ribu pun, so boleh buat, tetapi bersabar dan cara menyampaikan manfaat kepada orang lain, itu tim Kak Siti buat. So tim Kak Siti lebih membina tim dengan ukhuwah lah, dengan kasih sayang. So roses ni dia penuh dengan cinta tau. Energy dia adalah energy cinta. So kalau orang yang suka roses, you memang faham perasaan apa yang Kak Siti cuba sampaikan. So the love is there. So bila kita bergabung dengan rasa kasih sayang dan cinta tu, itulah dia. Inilah tim Zita. Sweet lah. Sweet lah. Saya rasa macam
kasih sayang sampai ke sini lah. Alhamdulillah. Ya Allah itu. Saya nampak Puan Zaiti pun penuh dengan energi lah. Saya tengok dah macam nak canak energi dia tu. Itulah kalau ST pasal Rosa ni Kak Siti memang semangat. So saya nampak kalau founder pun dah bersemangat, dia level dah lain macam. Saya kira ejen-ejen Puan Zaiti pun dia punya semangat dah berkali-kali ganda lah kan. Dah kena suntik kiri kanan atas bawah kan. So semangat pun kita dah renew kepada semangat yang baru. Okay, alhamdulillah lah, saya rasa bertuah lah ejen-ejen Puan Zaiti dapat founder seperti Puan Zaiti. Mungkin dari segi ejen pula Puan Zaiti, adakah ejen Puan Zaiti ni terdiri daripada kalangan wanita sahaja, dan bagaimana dari segi pekerjaan mereka? Adakah turun rumah sepenuh masa ataupun ada yang juga bekerja? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Okey, kalau dari awal permulaan dulu, ejen Kak Siti memang semua wanita. Sebab perempuan, Kak Siti punya produk kan banyak bunga ros kan, kotak-kotak pun semua bunga ros. So, saya macam, berikan roses. Lelaki pun takut tau. Tetapi Alhamdulillah sejak tahun 2 tahun lepas dan tahun ni, kita dah mula ramai juga ejen lelaki yang dah join kan, sebab produk kita sebenarnya lelaki pun boleh pakai, tetapi yelah perempuan kan lebih obses dengan roses, obses dengan benda-benda yang cantik kan. So jadi sekarang dah nak kata balance tak, 90% masih lagi wanita, 10% saja lelaki. Dan Kak Zeti boleh cakap tim Kak Zeti 50-50 lah. Maksudnya 50% suri rumah tangga sepenuh masa, 50% lagi adalah orang berkejaya. So Kak Zeti ada 2 tim yang balance. So dan cuba cara untuk kita training ni berbeza. Agak berbeza lah yang Kak Zeti kena attach mereka ni dengan masa, waktu dan penyampaian yang agak berbeza kepada 2 tim ni. So kita kena faham lah, kita kena tahu sebagai kalau kat luar sana, saya believe lah ramai lagi founder-founder yang berjaya juga kan. Saya rasa tips ni adalah antara yang kami gunakan lah, sebab you tak boleh nak sekali arumkan, sebab semua orang tak sama. Bekerja dengan agent tak sama macam you bekerja dengan sistem. Sistem you boleh set, betul tak? Agent ni manusia, dia ada hati dan perasaan, you know. Wah, dia punya cabaran bukan kecil anak lah. Saya rasa siapa yang buat sistem agent ni faham sangat lah kan, macam-macam perasaan kita pun ada. So that's not easy, tetapi dia boleh buat. So macam pada Kak Zeti, Kak Zeti rasa pendekatan yang kita berikan perlu berbeza. So macam kami 50-50 lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, Puan Haridah, saya difahamkan antara produk yang popular di Tasnim adalah produk penjagaan bayi lah kan, macam balm untuk bayi. Okay, dan saya sedia maklum produk penjagaan bayi ni persaingan dia terlalu sengit lah di pasaran kan. So macam mana Puan Haridah memasarkan Tasnim Natural ni di Malaysia? Mungkin ada buat pasaran di luar negara, mungkin boleh kongsikan lah pada penonton pada hari ni. Alright. Okay, untuk Tasnim Natural sama juga macam Puan Zita, kita memang menggunakan ejen dan kebanyakan ejen kita memang daripada pengguna barang Tasnim itu sendiri. Maksudnya dan leader-leader yang ada pun memang asalnya, maksudnya anak mereka pun ada masalah, diorang pakai barang Tasnim, dia rasa macam sangat best dan diorang jadi ejen. Dan kita dah ada dalam 13,000 orang ejen dan ada beberapa dalam 10 leader besar. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kita memasarkan menggunakan ejen daripada awal lagi lah. Kita memang menggunakan ejen. Untuk pasaran ke luar negara, kita memang ada wakil di Singapura, Brunei, dan on the way lah memang kita akan masuk ke Indonesia sebab ada yang dah berminat dan kita tengah proses dari segi ML, BPOM semua tu, dan kita punya page dan website pun kita dah start beli dan kita dah start nak nilai buat semua kan. InsyaAllah tapi lah bukanlah masa yang terdekat lah untuk masuk ke pasaran Indonesia tu. Okay, baik. Okay, so Tasnim ni bukan biasa-biasa lah saya kira. Dia dah banyak ejen dan terbukti lah ejen ni antara pengguna yang berpuas hati dengan keberkesanan Tasnim tu sendiri. So saya rasa lagi mudah lah untuk nak menjual Tasnim, betul tak Puan Haridah? Dia produk bersekadar works lah, itu yang penting lah. Dia betul tapi sebenarnya mencabar sebenarnya nak jual barang baby ni sebab kita umpamanya, bukanlah saya kata saya nak claim, kita start daripada 2016. Zaman tu tak ramai lagi barang-barang baby yang di Malaysia, yang macam produk Melayu lah sekiranya. Dan kita yang agak awal lah juga yang mula,
dan kita pun keep growing dan lepas tu ramai lah yang tiba-tiba ada lagi bam lain, lepas tu tiba-tiba ada krim pula kan. Ada juga yang tiru kita punya konsep, tu biasalah sebenarnya. Bila kita ni orang bila kalau macam Taslim ni orang macam memerhati lah, macam kita agak jadi trendsetter jugalah. Kita kan nak claim tapi sampai orang boleh tiru kita punya konsep dan colour tu, tu yang rasa macam tak boleh jadi ni, Taslim kena laju ni kan. Dan sebenarnya antara aim kita, kalau kita boleh jadi macam brand leader lah dalam antara kita punya matlamat kita nak jadi brand leader untuk barang baby tu sendiri. Sekarang ni kita tengah usaha untuk nak membanyakkan lagi SKU. InsyaAllah dalam bulan depan kita akan keluarkan mandian, kita akan keluarkan susu kambing, dan ada lagi lah beberapa produk yang ada. Sebab kalau tengok yang dominasi di Malaysia ni memang produk-produk international lah, macam Johnson & Johnson, Purine, Kerry semua tu kan. Tapi yelah, kita pun ada niche kita sendirilah. Macam kalau kita more kepada natural, dan kita more kepada benda-benda yang essential oil lah. Maksudnya ada barang kita bukan mandian biasa. Mandian yang ada essential oil yang kalau pakai tu dia ada terapi efek. So maksudnya kita ada 2 mandian. Mandian untuk anak-anak tu kambing dan ada juga mandian yang untuk anak tu kalau ada sesama, batuk, demam, kalau mandi tu insyaAllah dia akan lebih kebah lah lepas tu, alhamdulillah. Gitulah lebih kurang. Maksudnya kita ada minyak talon juga. Minyak talon kita, dia ada beberapa produk lah yang khusus untuk baby yang kita cuba nak expand lagi lah brand yang ada. Okey, baik. So perkongsian sangat bermanfaat dan juga penuh intipati. Puan Arida, Puan Zaiti, kita akan berehat sebentar untuk commercial break. Tapi sebelum kita berehat, saya nak berkongsikan dengan penonton di luar sana mengenai satu produk daripada BSN, iaitu BSN Micro Pemerkasa, iaitu salah satu inisiatif dalam program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi yang menawarkan kemudahan pinjaman mikro kepada usahawan-usahawan di Malaysia. Okey, so pembiayaannya sehingga RM50,000. Jadi anda boleh dapatkan permohonan ini ataupun boleh mohon melalui link yang diberikan di ruangan description live ini. Dan kami ada sertakan link tersebut. Okey, anda boleh isi dan hantar dan kami akan bantu anda untuk mohon permohonan BSN Micro Pemerkasa ni. Okey, kita akan berehat sebentar dan akan kembali sebentar lagi.
Okey, Assalamualaikum penonton yang masih lagi setia bersama Commerce Capital. Okey, saya tengok bilangan penonton masih lagi steady, tak berganjak. So saya rasa sangat terharulah. Kalau boleh saya rasa next session saya nak request lah dengan director saya yang nak jadi host. So saya rasa sangat suka bercakap dengan panel-panel hari ni sebab saya pun tak sabar tengok apa kan panel akan datang. Okey. So kita kembali semula ke bual bicara bersama panelis kita iaitu Puan Haridah Sahri daripada Tasnim Natural HQ dan juga Puan Zaiti Nordin daripada Zita Group Resources dan juga pengasas Zita Be Inspired. Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan yang seterusnya yang saya rasa soalan ni sangat mencabarlah untuk dijawab, saya nak kongsikan kepada anda satu lagi produk pembiayaan daripada Bank Islam, di mana Bank Islam sekarang menawarkan di bawah program Bangkit menawarkan pembiayaan sebanyak minimum RM6,000 kepada usahawan yang memerlukan bantuan pembiayaan. Jadi seperti biasa kalau anda berminat dan memerlukan bantuan pembiayaan ini boleh tekan link di description live kami dan juga kami sertakan juga di ruangan komen, boleh isi dan kami akan bantu anda untuk mohon pembiayaan daripada Bank Islam. Okay, so grab peluang ni, manfaatkan bantuan yang diberikan. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya Puan Haridah dan Puan Zaiti. So soalan yang seterusnya saya teringinlah nak tahu apakah perbezaan yang terdapat dalam perniagaan Puan Zaiti sebelum PKP dan juga semasa PKP. Bagaimana Puan Zaiti mengendalikan perniagaan? Mungkin saya sedia maklum dan Puan Zaiti dan Puan Haridah juga sedia maklum. Semasa PKP ni ramai peniaga-peniaga terpaksa gulung tikar. Tapi bagaimana pula dengan Puan Zaiti? Adakah mengalami nasib yang sama ataupun sebaliknya? Puan Zaiti boleh kongsikan? Okey. Alright, pastinya dalam keadaan sekarang PKP sangat mencabarlah. Saya percaya semua usahawan dekat luar sana menghadapi cabaran yang sangat hebat dan termasuklah saya. Maksudnya saya pun menghadapi benda yang sama saja. Tetapi ada benda yang mampu saya kongsikan pada anda semua. Saya launching mandi bunga pack ni, yang satu pack sekali mandi ni pada tahun lepas di mana bulan 2 Februari kami start launch, 18 Mac PKP 1.
PKP 1.0 telah dimulakan. You guys boleh bayangkan tak macam mana saya rasa waktu tu? Saya rasa macam, ya Allah, Tuhanku, siapa nak beli mandi bunga aku? So saya macam, siapa nak belikan PKP? Lepas tu PKP 1 tak sama dengan PKP 3 sekarang, betul tak? PKP 1 dulu semua orang sangat takut. Kita baru pertama kali dengar COVID, nak keluar rumah pun takut, tiba-tiba dipenjarakan dan sebagainya. Sebab saya percaya satu benda je. You sebagai usahawan, suka ataupun tidak, kena ada strategik dan kena ada inovatif. Okay? So dan itulah yang saya buat dan itulah yang saya ubahkan keadaan tu supaya terus bertahan. Dan saya teringat kalau saya believe ramai orang kenal Jack Ma kan, yang mengasaskan Alibaba. Saya selalu dengar motivasi dia. Jack Ma ni pada saya dia sangat inspirasi pada saya lah. So Jack Ma dia pernah berkongsi, dia kata tahun 20 ni, masa tu tahun lepas lah, 2020, you tak payah fikir tentang your big dream. You tak payah fikir tentang you punya segala bagai nak bina, you punya kereta ke, you punya wisma ke, tak payah fikir. That is not a big dream. 2020 for you adalah untuk bertahan. Kalau you mampu bertahan pun dah cukup baik. So saya teringat kata-kata tu. Betul. Hari ni pada saya mampu bertahan pun dah syukur, Alhamdulillah. Ramai sangat kawan-kawan saya yang memang terpaksa gulung tikar bukan sebab nak tau, tapi terpaksa. So pada saya hari ni, kalau you jangan fikir tentang hari depan you yang besar yang kita pernah fikir tentang tu semua, berhentikan benda tu. Sekarang ni fikir apa yang kita buat hari ni, kalau kita mampu bertahan pun dah cukup baik. Okey, saya nak kongsikan satu benda. Saya suka dengan isu topik hari ni bila ada perkataan bangkit. Okey, bila bangkit adalah kebangkitan. So sama juga macam kita buat hari ni, bila PKP, macam mana you nak bangkit? Okey, kebangkitan. Siapa yang perlu bangkit? You. Diri sendiri yang perlu bangkit, bukan orang lain. Okey, kita perlu ada push factor. Okey, kena push. Kalau you tak boleh push factor, you tak akan pergi ke mana. Siapa yang nak buat push factor tu? Bukan mentor, bukan siapa-siapa. You sendiri. Diri kita yang kena push factor tu. Okey, so kita perlukan idea dan strategi. Kalau Kak Siti dengan tim sangat klise lah. So siapa nak bagi idea dengan strategi tu? Allah je lah. Cakap macam tu lah, orang kata klise. Tapi di end of the day, itulah yang you kena buat. Okay, berapa ramai orang yang ada big why? Yang kalau dia sembang dengan you, dia ada big why. Tapi berapa ramai orang yang tak ke mana-mana pun dengan big why tu. Macam tu je. So pada Kak Siti, you bangkit, ada push factor adalah diri you sendiri. So hari ni Alhamdulillah Kak Siti, Zita ni sangat bersyukurlah daripada sebelum PKP, Kak Siti diduga tahun 2018 sebenarnya. 2018-2019 hampir collapse. Saat-saat baru nak naik PKP, tetapi Kak Siti pecah rekod dalam PKP dengan strategi dan inovatif yang telah Kak Siti ubahkan. Mandi bunga ni dah lama, dah 5 tahun dah dalam Zita. Tapi kenapa dia meletup sekarang? Sebab kita dah inovatifkan benda tu. Kita dah permudahkan cara pakai dan kita buat cara mampu milik. Okay, Kak Siti harap itu dah sikit lah. Cukup lah kot. Kita faham lah kebangkitan tu macam mana kan. Betul, okay, betul. Memang dalam perniagaan kita perlukan push factor. Itu yang membuatkan kita bertahan dan semakin committed untuk terus. Tapi jangan harap orang lain untuk push you. Mentor lah, founder lah, tak ke mana kita dapat push you. Selain daripada diri you sendiri. Sebenarnya you tak akan dah boleh push ke mana-mana kalau diri you setakat itu je. Betul. Okey, Puan Haridah, saya sukalah nak dengar pula pendapat Puan Haridah, macam mana perniagaan Puan Haridah sebelum PKP dan juga semasa PKP. Alright. Okay, kalau untuk Tasnim sendiri, saya sebenarnya adalah student Titan Dr. Azizan. Bila PKP berlaku daripada 1.0 tu, bila kita ada bermentor dan kita ada circle kita, dia sangat membantulah. Maksudnya sebelum kan kita PKP 18 hari bulan Mac kan, kita pun 2-3 minggu sebelum tu pun dah di-remind kan, macam prepare, mungkin akan ada lockdown macam tu lah. So maksudnya kalau saya progress Tasnim memang sangat bergantung. Maksudnya circle yang ada dan mentor yang ada sangat memberi impact dan sangat membantu sangat-sangat. Sebab bila kita ada mentor ni, banyak benda lah yang dia boleh cover lah. Contoh dari segi bila dah PKP, kalau kita boleh tengok kan reshoot kan, macam mana reshoot masa PKP ni memang diorang memang all out gila dengan kelas-kelas yang ada. So dia ada kelas untuk staff, dia ada kelas untuk kita sendiri, every week ada kelas.
Maksudnya kita pun ada circle kita dalam 300 Titan dan benda tu lah yang sangat menguatkan semangat kami bersama-sama. Dan setiap kali session Zoom tu ada ada showcase result, maksudnya Titan lain result macam mana, Titan ni dapat sale meningkat. Dia kat situ dah sebenarnya energy yang kita dapat. Kita tengok, Nuraisa meningkat, Sabella pun semuanya macam memasak, semuanya macam shoot kan. Jadi secara tidak langsung dia macam memberi kita kan boleh je kalau kita susun strategi yang betul dan kita sebab kita kan bisnes online kan, sepatutnya kalau bisnes online ni masa PKP ni lah yang kita kena all out betul. Lagi-lagi kalau bila lockdown je sebenarnya adalah the best time untuk kita shoot. Sebab semua orang duduk rumah, semua orang menghadap handphone. Kalau orang dah bila kita dah habis lockdown, kita kena faham semua orang dah pergi kerja, dah tak menghadap handphone dah sebenarnya. Kalau kami di Tasnim, sale tahun lepas memang break record lah sale yang sebelum PKP 2019 dan sekarang so far sekarang ni pun sale kita dah hampir nak break sale yang tahun lepas punya sale. Maksudnya sale 2021 ni hampir nak break sale 2020 lah. So far kalau kita tak memang tak impact sangat lah. Alhamdulillah sebenarnya, alhamdulillah kan. Bersyukurlah tu yang cakap dekat semua orang kan. Syukurlah kita tak ada effect sangat. Sebabnya everything sebabnya kita online dan agent pun bergerak secara online kan. Mungkin sedikit je lah kalau bila lockdown macam ni, macam PKP 3.0 ni, mungkin ada isu sikit lah dekat ejen yang anak kena jaga anak belajar kan. Kita dah 3 minggu kan. Kat situ lah sikit lah macam ada macam gangguan lah sikit. Dan rasanya bukan kami je lah, mungkin brand-brand lain pun ada mengalami masalah yang sama lah. Tapi alhamdulillah so far sebelum PKP dan selepas PKP sebab kita online kan, kita memang bergantung online 100%. Dan bila online 100%, masa PKP lah yang betul-betul kena all out gila-gila sebab semua orang online. Itulah yang saya boleh betul, saya sokong sebab waktu PKP ni lah kita kena ambil peluang dan kita kena grab sebanyak mungkin peluang sebab inilah waktu di mana online memainkan peranan yang sangat besar. Jadi rugilah kalau anda di luar sana yang masih lagi bertatih-tatih ataupun masih lagi berkira-kira untuk menceburkan diri dalam perniagaan online sebab PKP ni adalah waktu yang terbaik lah untuk menceburkan diri dalam perniagaan. Dan bagi anda yang sedang menonton buat bicara ni, kita dah semakin menghampiri jam yang terakhir, minit-minit yang terakhir. Okey, mungkin ada di antara penonton kita pada hari ni, Puan Zaiti dan Puan Nordin, teringin nak tahu bagaimana caranya untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Tasnim, keluarga kita Inspired. Mungkin kita boleh bermula dengan Puan Haridah dulu. Macam mana Puan Haridah caranya untuk penonton yang menonton buat bicara kita seramai 800 orang menghampiri, sedikit lagi kalau kita break the record 1K viewers, satu pencapaian sangat menarik lah. Okey, mungkin Puan Haridah boleh kongsikan pada penonton kita pada ini bagaimana kita menjadi sebahagian daripada keluarga Tasnim Natural HQ. Alright, bagaimana nak menjadi Dropship HQ Tasnim? Dropship adalah percuma sahaja dan kalau ada yang nak menyertai mungkin boleh komen dekat bawah. Kita punya ejen-ejen kita ramai bawah ni, mereka boleh letak WhatsApp link mereka dan boleh menghubungi lah ejen-ejen yang terdekat. Kalau yang di Tasnim, yang tersimple yang kalau nak cari ejen terdekat, dia searching je, pergi ke Facebook ke search Tasnim Natural Meru, Kelang ke Tasnim Natural Ipoh ke kan. Dekat IG pun banyak, dekat Google pun ada dan anda memang akan jumpa lah website ataupun IG ataupun Facebook yang dipunyai oleh ejen-ejen kita. So semudah memang pendaftaran dropship adalah percuma dan apa kelebihan kami di Tasnim, kita ada banyak SKU dan anda boleh, mungkin kadang-kadang kita rasa macam barang baby dan kita pun ada makanan juga, kita ada 5 paste dan kita ada deng-deng. Dan kita juga ada produk dewasa. So maksudnya kalau jenis kadang-kadang ejen-ejen ni suka kejap jual barang ni sikit kan. Dan kita memang ada barang baby, kita ada makanan dan kita pun ada barang dewasa. So maksudnya in one bubung, satu bubung yang sama. So maksudnya strategi itu adalah sebenarnya untuk nak membantu ejen untuk dia menambah lagi skill yang ada.
Mungkin kadang-kadang dia rasa macam alah susah lah nak jual barang baby sebab tak ada baby kan. Jadi kita pun ada makanan, kita ada paste dan kita pun ada juga produk-produk dewasa dan anda boleh menjana keuangan dengan satu brand yang sama sahaja. Okey, Puan Haridah, mungkin dari itu adalah macam mana Puan Haridah menjaga ejen. Mungkin saya suka nak bertanyakan apa dari segi ganjaran lah untuk ejen ni. So sebab bila ada ganjaran kita tahu, oh bila ada ganjaran ni, ejen ni macam bersemangat sikit nak all out dalam sesuatu jenama tu. So di Tasnim sendiri, apakah ganjaran-ganjaran yang sering diberikan kepada ejen-ejen Tasnim yang berjaya hit the target? Mungkin Puan Haridah boleh kongsikan? Kami di Tasnim kami lebih memfokuskan kepada profit margin yang besar yang kita berikan. Dan Tasnim kita boleh bagi hampir 48% profit margin kalau dia sampai ke level yang paling tinggi lah. Kalau even dropship pun contoh macam barak macam BAM kan. Satu BAM kalau dia tu adalah agent satu BAM dia boleh untung RM11. RM11 jual harga RM49 dan untuk RM11 kiranya memang kalau kita compare dari segi profit margin kita memang bagi profit margin yang agak tinggi jugalah. Tapi kalau dari segi reward semua tu dia macam berkala sikit. Macam kadang-kadang kita tak nak agent kita nak educate agent, you must be a real usahawan, a real entrepreneur. Kalau you buat sale banyaklah you dapat kan. Kalau you buat RM20,000, RM30,000 banyak you dapat yang you belilah. Nak beli reward ke nak beli emas ke, duit banyak. Kita memang educate agent kita untuk menjadi usahawan yang sebenar. Bukannya dipengaruhi oleh gula-gula yang diberikan oleh HQ. Kita faham kadang-kadang agent ni dia sukalah ganjaran-ganjaran kan. Tapi pada kita mindset tu perlu di-adjust lah. Kalau kita ada duit, kita buat sale besar, insyaAllah tak ada masalah kita nak dapat semua benda yang ada tu. Okay. So saya rasa yelah ada setengah founder dia mengetengahkan ganjaran sebagai pembangkit semangat kan. So apa yang saya dengar hari ni berbeza dengan Puan Haridah. Puan Haridah kita lain sikit. Kadang-kadang macam kalau kita nak bagi ganjaran yang besar, contohlah kan kalau HQ nak bagi reward 2-3 ribu, kenalah macam bagi challenge yang besar kan. Tapi kita tak ada, kita nak macam founder lah, macam kita nak jadi usahawan bukan digula-gulakan. Kita tak suka memberi gula-gula walaupun kita tahu gula-gula ni macam memberi semangat. Tapi kalau dia ada mindset usahawan yang sebenar, gula-gula tu dia boleh beri sendiri je sebenarnya kalau duit dia banyak. Dan kadang-kadang sebenarnya ada founder yang cakap reward mematikan ejen, reward membunuh ejen sebenarnya sebab tak semua yang dapat. Yang dapat tu mungkin contohlah kita ada reward dalam 3 reward je kan. 3 orang je dapat. Jadi yang lain yang tak dapat ni dia macam down, sedih tak dapat kan semua kan. So sebenarnya the best is kita educate, buat sale betul-betul. Buat sale besar-besar. You nak beli apa, everything. Dan tu sebabnya kenapa kita memang bagi the maximum profit margin. Kita bagi hampir 48%. Jadi kita kat situlah memang sebenarnya daripada awal lah kita dah set daripada 2016 tu kita dah bagi profit margin yang agak besar. Kalau kita nak bagi reward lagi, dia macam dah tak cukup margin dah kat HQ. Sebab kita tak adalah macam kita dia memang betul ada yang macam bahagikan margin. Maksudnya dia bagi 30% kan. Contoh macam ada HQ bagi 30%. 20% tu adalah untuk dia bagi reward. Macam kita daripada awal kita dah bagi dah 48%. Jadi kalau kita nak bagi hadiah-hadiah yang kebab boom sangat-sangat macam dah bernafas jugalah di HQ ni. Tapi kita kata kita educate, kita memang bagi the maximum percentage sebenarnya. Okay. So saya first time sebenarnya dengar usahawan tak menggalakkan reward. Ya betul, saya pun sebenarnya sokong juga sebenarnya dengan pendirian tersebut sebab bila kita selalu manjakan, selalu bagi gula kan, sampai bila? Sebab sampai satu masa kita akan terlalu penat kita nak bagi gula-gula pada mereka. Ada jugalah founder je cakap, saya dah bagi emas ni, dia nak, bila kita dah bagi yang besar, dia nak besar lagi. Cakaplah takkan dia nak downgrade kan, dah bagi kereta takkan nak bagi motor pula kan. Mestilah boleh bagi kereta lagi mahal kan. Macam itulah, itulah manusia lah. Ada jugalah yang founder share lah, macam dah bagi macam-macam ni, takkan nak mendowngradekan apa yang dia bagi. Dia terpaksalah bagi the next tu yang benda yang lagi best. Jadi dia macam jadi gula-gula lah. Akhirnya kadang-kadang ada yang cakap jugalah, bila kita terlalu memewahkan agent-agent ni, di end of the day dia buat untuk tu, bukannya dari segi jiwa dia nak memberi manfaat kepada customer-customer yang dia ada.
Okay, baiklah. Alright, so satu perkongsian yang sangat menarik dia Puan Haridah untuk penghujung siaran kita. Okay, Puan Zaiti masih ada ke? Okay, saya masih ada. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. So saya akan cakap, saya minta maaf sebab saya ada technical problem dekat sini. So di tak mana apa. saya punya gambar hilang. So tengok saja. Okay. Saya baru nak tengok muka manis. Allahu Akbar. Itulah boleh tak ada pula muka saya kan, tak apa. Tapi dapat dengar suara pun Alhamdulillah kan. Okay, saya ada pendekatan yang sedikit berbeza lah dengan Puan dekat Tasnim kita ni tadi sebab kami di Zita saya mengamalkan sistem reward. So reward kami memang untuk semua. Maksudnya saya tidak menggolongkan kepada 1, 2, 3 reward sahaja. So dengan sistem margin yang dah kita ada, so saya mengeluarkan reward kepada semua orang yang buat sale. So sekecil-kecil reward sehingga sebesar-besar reward. So simple, you nak besar, you buat besar, you nak kecil, you buat kecil kan. So jadi di situ saya melahirkan ramai usahawan yang sebab walaupun reward tu kecil, kadang-kadang reward tu you mampu beli je kan, tetapi bila you dapat free dalam berbisnes ada untung dan ada reward, kami seronok, itu jelas. So dalam tim saya ada pendekatan yang sedikit berbeza lah, di mana kami macam Kak Siti kata, kita membina dengan kasih sayang dan kita membina dengan mendapat yang nak disampaikan, dan syukur Alhamdulillah kita bergerak dengan begitulah maksudnya. So jadi pada Kak Siti simple, now Kak Siti ada launching untuk ejen cinta hati. So bermula dan boleh tengok di website zita.my. Actually semalam ada problem website kita, so hopefully hari ni dah okay ataupun esok akan okay. So boleh masuk zeeta.my. Okay, so boleh tengok dekat situ banyak sangat pengenalan tentang Kak Ziti dan macam mana untuk menjadi ejen, dan juga boleh berkenalan dengan ramai lagi ejen-ejen Kak Ziti yang memulakan bisnes Zita lah. Okay, so itu sahajalah untuk hari ni, boleh? Okay. Tak nampak semua cukup. Allah Tak apa, sayanglah nak tengok muka Puan Zaiti yang manis. Tak apa. Alright, so bagi anda yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Tasnim Natural HQ, boleh ke laman tasnimnatural.com, dan bagi anda yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Zita Be Inspired, boleh layari website zeta.my, zeta.my. Okay, so kita dah menghampiri, sebenarnya dah terlajak sebenarnya daripada perancangan masa, tapi tak mengapa, mungkin disebabkan panel pada hari ini mempunyai energi yang sangat kuat. Aura mereka sangat kuat, sampaikan penonton masih lagi tidak berganjak. Okey, sebelum saya akhiri buat bicara pada hari ini, saya nak ajak anda bersama-sama untuk follow commercecapital.com.my untuk mengetahui fasiliti-fasiliti kewangan yang terkini yang mana kami boleh bantu anda lancarkan aliran tunai syarikat. Okey, so sehingga ke jam ini, saya Nur Amin Insyirah, Digital Marketing Specialist dari Commerce Capital, ingin memohon 1000 kemaafan sekiranya ada tersalah bicara dan terkasar bahasa sepanjang buat bicara 1 jam lebih ni. Okey, kita akan bertemu lagi ke next buat bicara pada minggu hadapan dengan siapa dan apakah topik yang bakal dikupas. Tunggu update daripada kami di commercecapital.com.my. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye.
kontrak dengan kerajaan, GLC ataupun PLC, ada imbas tertunggak. Pembekal asyik call. Stres kan? Gaji staf tertunggak. Dan operasi syarikat pun tentulah terganggu. Jom tunaikan invoice dengan Commerce Capital. 4 sebab mengapa anda perlu memilih Commerce Capital. Pantas, telus, 100% patuh syariah. Paling penting, Commerce Capital berdaftar dengan Bank Negara dan Kementerian Kewangan. Jadi, anda boleh hubungi kami hari ini di nombor yang tertera di bawah. Tunaikan invoice anda hari ini bersama Commerce Capital. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira.